Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Cikgu harap sihat. Okey, hari ini cikgu akan teruskan pelajaran kita di dalam perkara muamalat. Iaitu di dalam pelajaran yang kelima, masih lagi tajuk Al-Laqit. Okey, sebelum cikgu teruskan, marilah kita sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah anak-anak, cikgu teruskan pelajaran kita pada hari ini. Okey. Sebelum cikgu teruskan, cikgu harap semua rujuk kitab pada muka surat 34 hingga 37. Al-Laqit ini adalah pelajaran yang terakhir pada perkara muamalat. Jadi hari ini cikgu akan ajar tajuk yang terakhir daripada muka surat 34 hingga 37. Sebelum ini cikgu telah terangkan apa itu erti Al-Laqit, iaitu kanak-kanak ataupun orang gila yang dibuang. Okey, hari ini cikgu akan terangkan tentang perbelanjaan Al-Laqit pada muka surat 34. Okey, perbelanjaan Al-Laqit terbahagi kepada dua. Yang pertama, harta am. Yang kedua, harta khas. Perbelanjaan Al-Laqit diambil daripada yang pertama harta am, yang kedua harta khas. Apa itu harta am? Iaitu harta yang diwakafkan atau diwasiatkan untuk anak-anak jumpaan. Manakala harta khas terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, harta yang ditentukan untuknya. Yang kedua, tidak dianggap sebagai hartanya. Okey, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan harta yang ditentukan untuknya. Contoh, kain yang dipakainya, selimut, wang bersama laqit. Okey, apa pula maksud tidak dianggap sebagai hartanya? Iaitu harta yang ditanam. Sekeping kertas maklumat harta ditanam. Lepas tu miliknya, tetapi tanah bukan miliknya. Harta diletakkan berhampiran. Tu tidak dianggap sebagai hartanya. Harta yang ditanam walaupun ditanam di bawah laqit, itu bukan hartanya. Ataupun sekeping kertas maklumat berkenaan harta yang ditanam di dalam ditanam di tanah adalah milik laqit, tetapi tanah tersebut bukan milik laqit. Okey, jika harta yang diletakkan berhampiran dengan laqit juga tidak dianggap sebagai hartanya. Okey, itu yang dimaksudkannya. Okey, cikgu teruskan lagi. Yang kedua, sekiranya tidak diketahui, maka pembiayaannya hendaklah diambil daripada Baitul Mal. Daripada Baitul Mal. Okey, yang ketiga, seseorang yang memungut Al-Laqit bersendirian harus menjaga harta laqit tersebut dan juga menggunakan harta dengan izin hakim. Kalau kita nak gunakan harta Al-Laqit tu, kita kena minta izin. Okey, kita tengok apa pula status agama Al-Laqit. Okey, anak-anak nanti boleh rujuk pada muka surat 35 di dalam kitab Muamalat. Apakah hukumnya? Status agama Al-Laqit iaitu dihukumkan Islam mengikut agama yang dianut di perkampungan tersebut, walaupun dinasabkan dengan orang kafir tanpa saksi. Jika ada saksi, laqit dianggap kafir. Kalau tak ada saksi, dianggap Islam. Kalau ada saksi, dianggap kafir. Okey, teruskan lagi. Dihukumkan Islam sekiranya dijumpai di tempat orang yang ada orang Islam. Dihukumkan Islam sekiranya dijumpai di tempat yang ada orang Islam. Itu dihukumkan Islam Al-Laqit tersebut. Okey, seterusnya, agama kanak-kanak dan orang gila yang bukan laqit dihukumkan Islam kerana mengikut agama ibu bapanya. Agama kanak-kanak dan orang gila yang
bukan al-laqit adalah dihukumkan Islam kerana agama kanak-kanak dan orang gila yang bukan laqit dihukumkan Islam kerana mengikut agama ibu bapanya. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, kita lihat pula taraf al-laqit. Boleh rujuk pada muka surat 36. Apa taraf dia? Okey, dihukumkan merdeka walaupun yang memungutnya mendakwa hamba. Taraf al-laqit dihukumkan merdeka walaupun yang memungutnya mendakwanya hamba. Jika ada saksi, okey, yang kedua, jika ada saksi laqit itu hamba, maka dihukumkan hamba. Itu kalau ada saksi. Okey, kalau tak ada saksi, dia dihukumkan merdeka. Merdeka ni maknanya bebas lah. Bebas. Macam kita ni. Kalau kita ni jadi hamba kita kena suruh, kita macam jadi hamba suruhan. Okey, yang ketiga, apa taraf laqit? Setelah baligh dan berakal, dan tidak didustai oleh orang, diikrar baginya al-muqarrulah, maknanya diikrar baginya, maka dihukumkan merdeka. Setelah baligh dan berakal, tidak didustai oleh orang, maka dihukumkan sebagai merdeka. Merdeka ni maknanya bebas. Okey, kita teruskan lagi. Okey, apakah hikmah memungut al-laqit? Okey, hikmah memungut al-laqit yang pertama pada bulatan merah itu iaitu mendapat pahala yang besar. Kita memungut al-laqit ataupun orang gila, kita mendapat pahala yang besar. Sesiapa yang memelihara anak yang hilang ataupun anak yang terbiar, sebab kita membantu orang yang dalam kesusahan mendapat pahala, dianugerahkan pahala oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, memberi peluang kehidupan bagi jiwa yang suci, dan berpeluang kepada mereka untuk meneruskan kehidupan, dan memberi peluang kepada kita untuk menjaga dan memberi pendidikan yang sempurna. Yang ketiga, memberi pendidikan yang sempurna. Yang keempat, memberi kesedaran ibu bapa sentiasa memantau anak-anak. Memberi kesedaran kepada ibu bapa agar memantau kegiatan anak-anak seharian. Jangan dibiarkan, walaupun ibu bapa sibuk macam mana sekalipun, jangan biarkan anak-anak berkeliaran. Kita kena pantau kegiatan anak-anak kita. Dan kamu sebagai anak-anak pun kena menjaga kelakuan, menjaga tata susila, supaya kita menjadi anak yang baik dan soleh. Okey, seterusnya yang kelima, iaitu memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya pergaulan bebas. Pergaulan bebas, pergaulan yang tidak disekat, akan menjerumuskan kita ke kancah maksiat, ke kancah dosa. Okey, yang terakhir, yang keenam, hikmah memungut al-laqit iaitu melahirkan rasa tanggungjawab menyelamatkan anak yang terbiar. Okey, ini dia hikmah kita memungut anak ataupun orang gila yang dibuang. Apa tadi? Mendapat pahala, memberi mereka peluang kehidupan, memberi mereka pendidikan yang sempurna, memberi kesedaran ibu bapa sentiasa memantau anak-anak, memberi kesedaran dan memberi kesedaran bahaya pergaulan bebas, dan yang terakhir melahirkan rasa tanggungjawab menyelamatkan anak-anak yang terbiar. Itulah hikmah kita memungut al-laqit. Okey, cikgu teruskan untuk surat yang terakhir pada muka surat 37. Nanti boleh simak apakah kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran yang kelima ini yang bertajuk al-laqit. Okey, manakala pelajaran ini adalah pelajaran yang terakhir di dalam kitab Muamalat. Apa kesimpulannya? Yang pertama, Islam menyuruh manusia meramaikan keturunan yang halal.
Islam menyuruh manusia meramaikan keturunan yang halal melalui perkahwinan yang sah. Okey. Itu kesimpulannya. Yang kedua, Islam melarang keras. Islam melarang perhubungan bebas dan juga zina. Kenapa Islam melarang keras aktiviti perhubungan bebas dan zina? Kerana nanti kalau kalau tidak dibendung akan melahirkan anak yang tidak sah taraf. Kita tak nak perkara ini berlaku, tak nak perkara ini terjadi. Nanti akan merosakkan institusi kekeluargaan Islam. Okey, apa lagi kesimpulan yang kita dapat lagi, iaitu masyarakat perlu bekerjasama menangani gejala negatif. Masyarakat perlu bekerjasama menangani gejala negatif. Jangan suka menunding-nunding kesalahan, menunding jari. Ini siapa kan? Tak boleh. Kita sama-sama bekerjasama untuk membendung perkara yang negatif. Okey. Seterusnya, keluarga akan sentiasa terpelihara apabila kita melakukan perkara yang disuruh oleh Allah. Keluarga akan sentiasa terpelihara dan bahagia. Sebab apa? Sebab kita melakukan suruhan Allah dan kita meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Oleh itu, kita sebagai orang Islam dan juga sebagai masyarakat perlulah berganding bahu, bekerjasama dalam menangani gejala-gejala negatif ini. Contoh, buang anak. Ingat, kita kena bendung. Kita kena hidup dalam kehidupan yang sihat. Kita kena jauhkan aktiviti yang boleh merosakkan perhubungan kekeluargaan Islam. InsyaAllah. Anak-anak, selesai sudah tajuk Al-Laqid dalam pelajaran yang kelima. Maka berakhirlah pelajaran kita. Berakhirlah kelima-lima pelajaran di dalam muamalat. InsyaAllah selepas ini cikgu akan sentiasa buat ulang kaji. Okey, terima kasih anak-anak. Semoga kita berjumpa lagi. Semoga anak-anak mendapat ilmu yang berkat, insyaAllah. Cikgu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.